Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzah Rosmah Hadirah binti Rosni, memegang kad matrik bernombor C19A0152 akan membentangkan laporan akhir latihan industri. Saya telah menjalankan latihan industri di Kiza Collection. Terdapat pelbagai manfaat sepanjang tempoh latihan industri. Objektif ialah yang pertama, dapat memberi pendedahan terhadap persekitaran industri. Yang kedua, mengetahui sejauh mana potensi pelajar dalam bidang industri. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kemahiran dan kualiti pelajar. Antara objektif latihan industri di Kiza Collection ialah yang pertama, dapat membantu meningkatkan teknik kemahiran yang sejajar dengan keperluan pengguna. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran dalam penggunaan bahan-bahan dan teknologi dalam pembuatan batik. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan cara gerak kerja supaya lebih bergerak maju sejajar dengan peredaran zaman. Latar belakang syarikat Kiza Collection ditubuhkan pada 24 Ogos 2020 di Kampung Raja Besut, Terengganu. Merupakan syarikat penghasilan produk berasaskan batik. Kiza Collection mempunyai sebuah galeri yang mempamerkan serta menjual produk batik. Pengurus Kiza Collection mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda seni reka tekstil dan sarjana teknologi seni reka di Universiti Teknologi Mara. Kiza Collection adalah dari dua nama insan untuk membina syarikat sendiri bersama. Kedua-duanya pernah bekerja di sebuah syarikat besar iaitu Nur Arfa Batik. Pengalaman bekerja di Nur Arfa Batik telah membuka mata untuk memulakan langkah menjadi seorang usahawan. Tujuan syarikat ditubuhkan adalah untuk membantu semua golongan dan lapisan masyarakat untuk memelihara warisan dan membantu golongan muda khususnya para pelajar untuk mengenali kehalusan seni batik. Visi dan misi Kiza Collection. Visi yang pertama ialah ingin dikenali dan menghasilkan produk yang berkualiti dan mampu milik. Yang kedua, menjadi tumpuan pendidikan inovasi baharu batik. Manakala misi Kiza Collection ingin meluaskan seni batik ke seluruh pelosok dunia. Pengeluaran dan penghasilan yang berkualiti dengan kaedah pemprosesan yang terbaik. Piagam pelanggan Kiza Collection ialah memastikan semua penghasilan produk syarikat diproses menepati visi Kiza Collection. Yang kedua, memastikan semua penghasilan produk menepati citarasa pelanggan. Yang ketiga, memastikan setiap tempahan mengikut jadual dan menepati masa perjanjian. Yang keempat, memastikan kepelbagaian produk menepati kehendak pelanggan. Dan yang kelima, memastikan layanan pihak kami yang terbaik kepada pelanggan. Tujuan projek ialah untuk memastikan pelajar dapat menambahkan kemahiran dan kualiti kerja. Yang kedua, untuk memastikan pelajar dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran dunia pekerjaan. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman yang berguna untuk kegunaan masa hadapan serta akhir sekali, membuka peluang pekerjaan kepada pelajar dan membuka peluang kepada pelajar untuk berusaha yang terbaik supaya mereka dapat diserap masuk dengan mudah oleh syarikat yang mereka pilih. Antara tugasan yang saya jalankan sepanjang latihan industri, yang pertama, perlu mengamalkan 5S. Kiza Collection menerapkan 5S di tempat kerja. Maksud 5S ialah sisir, susun, sapu, seragam dan sentiasa aman. Tujuannya adalah untuk memastikan tempat kerja kemas dan teratur. Setiap bahan bekas dan rak diletakkan label. Tugasan yang kedua ialah perlu menggunakan platform media sosial untuk tujuan perniagaan dan pemasaran. Antara platform yang digunakan seperti Facebook, Instagram dan juga Shopee. Tugasan yang ketiga, diberikan latihan mencanting di atas sehelai kain.
Canting mempunyai pelbagai saiz dari saiz S hingga XL. Mempelajari sukatan lilin canting iaitu 60% damar, 40% lilin dan juga 1 sudu minyak. Info tambahan, sebelum penggunaan minyak, lemak haiwan yang digunakan. Hal ini diubah kerana lemak haiwan menghasilkan bau busuk. Tugasan yang seterusnya ialah perlu mereka corak batik dengan menggunakan logo UKM. Perlu mencari idea dan sumber inspirasi dari batik-batik lain. Pengurus juga menunjukkan kesemua produk yang sedia ada. Pengurus menunjukkan koleksi-koleksi produk bekas pelajar praktikal sebelum ini sebagai sumber inspirasi. Dan juga diberikan satu portfolio untuk disemak dan dibaca supaya dapat menambah pengetahuan tentang batik. Tugasan yang kedua ialah merebus kain. Proses merebus kain ialah dalam kuali rebusan. Bahan yang diperlukan ialah air, soda ash dan juga serbuk sabun. Perlu menyediakan 2 tong air, iaitu yang pertama, tong pertama ialah air biasa, tong kedua berisi air dan juga cecair pelembut. Tujuan cecair pelembut kain adalah untuk melembutkan dan mewangikan kain. Selepas merebus, perah dan jemur kain di ampaian. Dan juga selepas kering, angkat dan gosok kain supaya kemas dan mudah untuk dibungkus. Tugasan seterusnya ialah menerap batik blok. Proses yang pertama perlu menghidupkan api dapur terlebih dahulu kerana api dapur perlu pada takat perlahan sahaja. Tujuannya, lilin untuk terap tidak boleh dipanaskan dengan api yang kuat. Proses yang kedua, perlu menyediakan meja terap. Rendam kain dan plastik kaca ke dalam air. Menuang air ke dalam span dan meratakan span. Meletakkan semula satu persatu kain dan plastik kain kaca. Tujuannya, menggunakan kaedah ini sebagai ejen menyejukkan kain yang dicop. Blok batik ada 2 jenis, iaitu reka bentuk dalaman outline dan reka bentuk dalaman padat. Dulu, guna batang pisang untuk buat meja terap kerana batang pisang bersifat lembap tetapi tidak basah. Tugasan seterusnya ialah perlu menyunting video. Pelajar perlu menyunting video. Tugasan seterusnya ialah perlu menyunting video. Perlu belajar menyunting video. Mencari sumber ilham daripada Nisa Kapas dan juga Novak Batik. Mempelajari elemen yang perlu ada dalam video. Memahami cara susunan video. Membandingkan kedua-dua akaun, Nisa Kapas lebih kepada mini vlog dan posting yang bersambung. Manakala Novak Batik lebih kepada program luar dan peristiwa. Kedua-duanya boleh dijadikan inspirasi untuk menyunting video. Tugasan seterusnya, mewarna batik canting. Perlu belajar membancuh warna. Perlu menggunakan serbuk warna Remazol. Hanya diberikan 3 warna primer dan perlu membancuh serbuk warna Remazol dan mencampurkan sendiri untuk menghasilkan warna sekunder dan tertiar. Dapat memahami bagaimana campuran warna terhasil. Pengurus juga memberikan cadangan untuk ulang kaji bab pewarnaan di dalam Pinterest. Seterusnya, boleh menggunakan soda ash dan serbuk garam untuk menghasilkan corak menarik. Lebihan warna yang digunakan boleh disimpan dan boleh digunakan lagi mengikut kreativiti. Tugasan seterusnya, mempelajari campuran serbuk pewarna, naptol. Mengisi 2 tong air untuk proses ini. Tong yang pertama, campuran garam. Tong yang kedua, campuran naptol. Warna akan terhasil daripada rendaman kain pada kedua-dua tong. Sukatan juga perlu betul dan teliti untuk menghasilkan sesuatu warna. Menghasilkan produk menggunakan teknik overlap ialah merupakan tugasan seterusnya. Teknik overlap ni, dia perlu mencampurkan warna Remazol dengan sodium silikat yang sudah dicampur air. Untuk memberikan kesan warna pada kain, perlu menghasilkan motif dengan mencanting. Seterusnya, mewarnakan latar dengan warna gelap
barulah timbul teknik overlap pada kain. Tugasan seterusnya, menghasilkan batik kit. Mengukur kayu untuk membuat frame. Proses yang kedua, perlu mencantumkan bahagian-bahagian kayu dengan stapler. Proses yang ketiga, perlu menggunting kayu mengikut saiz frame. Stapler kain pada frame, pastikan kain tegang. Seterusnya, melakar motif pada kain. Menggunting hujung kain dengan gunting zigzag untuk mengelakkan hujung kain berbulu. Mencanting batik kit mengikut motif yang telah dilakar. Ini merupakan hasil tugasan saya sepanjang saya menjalankan latihan industri di Kiza Collection. Masalah dihadapi dan diatasi sepanjang menjalankan latihan industri. Masalah yang pertama adalah masalah kemahiran komunikasi dan kemahiran bertutur. Cara mengatasinya ialah dengan sentiasa berusaha melayan pelanggan dengan baik dan mengikuti pelbagai aktiviti luar atau program luar seperti Viva Batik yang diadakan di Pasar Seni Kuala Lumpur. Masalah yang kedua ialah penghasilan produk. Cara mengatasinya ialah dengan sentiasa mengambil peluang dan masa lenggang dengan berlatih mencanting, menerap, mewarna dan banyak lagi di atas kain-kain yang disediakan oleh pengurus. Dan juga masalah yang terakhir ialah masalah sikap dan komitmen kerja yang tidak dipupuk. Cara mengatasinya ialah meletakkan disiplin dalam diri dengan datang kerja awal sebelum waktu bekerja. Menjaga kualiti masa yang ada, sebaiknya dengan sentiasa belajar dan menambah baik kualiti kerja. Kesimpulan yang saya dapat sepanjang menjalankan latihan industri dan juga kebaikan yang saya dapat sepanjang latihan industri di Kiza Collection ialah saya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran kualiti penghasilan produk. Selain itu, pengurus juga banyak membantu dari pelbagai aspek seperti kemudahan dan tolak ansur supaya saya dapat menjalankan latihan industri dengan mudah dan tenang. Hasil pembelajaran ialah saya dapat belajar banyak benda yang menarik untuk pengalaman dan kegunaan saya dalam bidang tekstil di masa akan datang. Selain itu, saya banyak belajar benda baru dan saya boleh memahami dengan lebih mendalam bidang ini sepanjang menjalankan latihan industri. Cadangan saya ialah dengan meneruskan program latihan industri ini di masa akan datang kerana dapat membuka peluang kerjaya pelajar dan pelajar dapat pengalaman yang sangat berguna untuk masa depan mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.